Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini 18 Julai bersamaan 8 Zulhijjah bersama saya untuk mendalami satu perkongsian teknik pengkaedahan jawi melalui program 30 minit cepat pandai jawi. Saya Roslan bin Abdul Hamid, Munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka, bertugas sebagai guru pendidikan Islam di SK Kuala Tembeling Je Rantut Pahang. Hari ini topik yang kita akan bincangkan ialah perkataan yang mengandungi K12 dengan betul melalui teknik coin sorter. Sebelum kita berkongsi lanjut kepada topik kita pada hari ini, suka saya ucapkan terima kasih kepada pasukan Imurabi, Persatuan Munshi Dewan Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka, para asatizah, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Dengan izin Allah dan sokongan semua pihak, sedar tak sedar program ini sudah sampai ke siri yang ke-9. Jadi, jom kita teruskan perkongsian kita. Mari kita lihat beberapa perkataan yang dipaparkan di skrin kita sekarang. Mari kita lihat dan kita baca sama-sama. Perkataannya ialah masa, saya, bapa, kelapa, percaya, pelawa dan belanga. Jika kita perhatikan, semua perkataan ini berakhir dengan huruf vokal A di akhir kata. Tetapi apabila kita lihat pada ejaan Jawi, tidak semua perkataan ini berakhir dengan huruf alif sebagai lambang huruf vokal A. Bagaimana ini terjadi? Sila jawab di ruang komen. Ya, okey, betul. Kerana perkataan pelawa dan belanga adalah perkataan dari KT5 yang kita bincangkan pada siri yang ke-8. Jadi tanya kepada yang menjawab, bagaimana dengan perkataan lain yang tidak dilambangkan alif di akhir suku kata? Topik inilah yang akan kita bincangkan pada minggu ini. Mari kita bincang dulu sedikit topik daripada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan KT5. KT5 mempunyai 5 huruf konsonan terakhir, iaitu D, R, L, W dan NG. Dan semua perkataan KT5 dilambangkan dengan huruf alif di akhir suku kata. Pada minggu ini, kita akan bincangkan topik KT12. Apa yang dimaksudkan dengan KT12? Apakah syarat-syarat KT12? Kita akan bincangkan selepas ini. Seperti mana di awal-awal tadi, topik perbincangan pada minggu ini ialah perkataan yang mengandungi KT12 dengan betul dengan teknik coin sorter. Jadi, objektif untuk minggu ini ialah pertamanya dapat mengenal pasti perkataan yang mengandungi hukum KT12 dengan betul. Kedua, dapat mengetahui syarat-syarat yang terdapat dalam hukum KT12 dengan betul. Dan yang ketiga, dapat mengeja perkataan yang mengandungi hukum KT12 dengan betul. Maksud KT12 bolehlah dikatakan sebagai konsonan terakhir yang terdiri dari 12 huruf konsonan berpola suku kata terbuka dengan huruf vokal A di akhir suku kata. Manakala suku kata perakhirnya juga mestilah suku kata terbuka dengan huruf vokal A. Kedua, huruf konsonan terakhir KT12 ada 12 huruf, iaitu B, P, T, N, Y, J, G, K, C, S, Y, N dan N. Manakala padanan huruf jawi bagi KT12 ialah Ba, Pa, Ta, Nya, Jim, Ga, Ka, Ca, Sin, Ya, Mi dan Nun. Dan yang ketiga, huruf alif tidak dilambangkan pada suku kata akhir. Ini bermakna hukum KT5 dan KT12 berbeza
dari segi melambangkan huruf alif di akhir suku kata. Sungguh pun huruf konsonan KT12 banyak sehingga 12 huruf semuanya. Ada cara mudah untuk kita mengingatinya, iaitu dengan cara kita gabungkan semua suku kata akhir KT12 menjadi satu ayat mudah, iaitu dengan cara kita menyebut bapa tanya jaga, kaca saya mana. Okey, kita ulang sekali lagi. Bapa tanya jaga, kaca saya mana. InsyaAllah hafal dan ingat. Kita lanjutkan lagi topik perbincangan ini kepada syarat ejaan perkataan KT12. Di sini saya sediakan jadual pembahagian suku kata dalam perkataan. Saya jelaskan maksud yang terdapat dalam jadual ini. SK bermaksud suku kata, SKPA bermaksud suku kata perakhir dan SKA bermaksud suku kata akhir. Jadi syarat yang pertama, konsonan terakhir 12 ataupun KT12 mestilah bergabung dengan vokal huruf A di suku kata akhir. Dan syarat yang kedua, suku kata perakhir mestilah suku kata terbuka dengan vokal A. Dan syarat yang ketiga, perkataan itu mestilah kata Melayu jati sahaja. Apabila telah menepati syarat pertama, kedua dan ketiga, maka syarat keempat, perkataan itu mestilah gugur huruf A yang terakhir. Sebagaimana yang kita lihat dalam gambar rajah ini, semua huruf A telah kita gugurkan. Ini bermaksud huruf alif tidak dilambangkan dalam ejaan Jawi. Mari kita uji beberapa perkataan untuk menentukan sama ada perkataan itu KT12 ataupun tidak dengan menggunakan teknik coin sorter. Di sini saya sediakan lakaran grafik coin sorter yang telah dinaik tarafkan kepada coin sorter 2.0. Untuk menggunakan teknik ini, kita perlu memahami beberapa perkara penting supaya ujian ini berjaya dilakukan. Pertamanya, pada ruang suku kata akhir dilabelkan dengan KT12 bergabung dengan huruf vokal A. Dan ruang yang kedua, suku kata perakhir dilabelkan dengan huruf vokal A sahaja kerana huruf konsonan sebelumnya tidak diambil kira. Mari kita uji perkataan pertama, iaitu perkataan masa. Ikuti langkah-langkah yang terdapat di sebelah kanan. Yang pertama, kita pecahkan suku kata menggunakan teknik buih. Pastikan syarat pada suku kata akhir dipenuhi. Kemudian, pastikan syarat pada suku kata perakhir juga dipenuhi. Maka perkataan masa boleh turun ke ruangan seterusnya. Kemudian kita tentukan perkataan masa adakah kata Melayu jati ataupun bukan. Masa adalah kata Melayu jati. Jadi, syarat seterusnya kita perlu gugurkan huruf A yang terakhir. Jadi, cuma tinggal 3 huruf sahaja. Untuk kita jawikan, kita nomborkan huruf yang tidak digugurkan. Okay. M1, 2A dan 3S. Kemudian, kita letakkan nombor di ruangan bawah, 3 nombor sahaja, 1, 2, 3. Kemudian kita berikan lambang mengikut nombor. Nombor 1 M sama dengan mim, nombor 2 A dengan alif, nombor 3 S dengan sin. Maka ejaannya mim alif sin masa. Seterusnya mari kita uji perkataan saya. Kita pecahkan kepada suku kata. Saya mempunyai 2 suku kata. Kemudian, tentukan syarat pada suku kata akhir dan tentukan syarat pada suku kata perakhir. Kemudian, jika telah menepati syarat pertama dan kedua, maka dia turun ke ruangan berikutnya. Kemudian, kita tentukan sama ada perkataan saya kata Melayu jati ataupun bukan. Okay. Saya adalah kata Melayu jati. Maka, huruf A di akhir digugurkan. Kemudian untuk menjauhikannya, kita nomborkan dulu huruf yang tidak digugurkan. 1, 2, 3. Di bawah pun kita turunkan nombor 1, 2, 3. Kemudian kita berikan padanan S. Nombor 1 dengan sin, nombor 2 dengan alif dan nombor 3 dengan ya. Jadi ejaannya sin, alif, ya. Seterusnya kita uji perkataan bata.
pecahkan perkataan butter kepada suku kata menggunakan teknik buih. Selanjutnya, tentukan syarat pada suku kata akhir dan syarat pada suku kata perakhir. Jika menepati kedua syarat ini, kita bawa perkataan butter ke ruang berikutnya. Adakah perkataan butter kata Melayu jati? Ya, betul. Maka, langkah berikutnya, gugurkan huruf A di akhir kata. Seterusnya, kita jawikan perkataan dengan teknik nombor. Kita nomborkan pada huruf yang tidak digugurkan. 1, 2, 3. Turun ke bawah, sebelah kanan. 1, 2, 3. Kita berikan padanan nombor 1, huruf B, ba, huruf A, alif, huruf T, ta. Jadi, ejaannya ba, alif, ta, bata. Kali ini kita uji perkataan yang mempunyai 3 suku kata, iaitu perkataan kelapa. Seperti biasa, kita pecahkan kepada suku kata. Kelapa mempunyai 3 suku kata dan pastikan suku kata akhirnya menepati syarat, juga suku kata perakhirnya juga menepati syarat. Dan suku kata pertama turun sahaja ke ruangan suku kata pertama. Jadi, jika semuanya menepati syarat, kita turunkan ketiga-tiga suku kata ini ke ruangan berikutnya. Adakah perkataan kelapa menepati kata Melayu jati? Ya, betul. Maka, langkah berikutnya, kita gugurkan A pada suku kata pa. Kemudian, sebelum kita menjawikannya, kita perhatikan ada satu lagi masalah, iaitu huruf I. Huruf I ada dua, iaitu I pepet ataupun I taling. Untuk perkataan kelapa, huruf I yang digunakan adalah I pepet. Jika I pepet, kita gugurkan huruf I. Kemudian kita nomborkan huruf yang tidak digugurkan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita turun ke bawah, bagi 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Berikan padanan berikutnya huruf K dengan kaf, huruf L dengan lam, huruf A, alif dan huruf P dengan pa. Kita eja perkataan ini, kaf, lam, alif, pa, kelapa. Kita uji lagi satu perkataan yang mempunyai 3 suku kata, iaitu perkataan percaya. Seperti biasa, kita pecahkan kepada suku kata. Percaya, 3 suku kata. Pastikan suku kata akhirnya menepati syarat untuk KT12. Kemudian, suku kata perakhirnya juga menepati syarat. Dan suku kata pertama turun saja ke ruangan yang berikutnya. Sekiranya menepati syarat suku kata akhir dan suku kata perakhir, maka kita turunkan perkataan percaya ke ruangan berikutnya. Sebelum kita menjawikan, pastikan perkataan percaya adakah kata Melayu jati ataupun bukan. Ya, percaya adalah kata Melayu jati. Jadi, huruf A pada ya kita gugurkan. Kemudian, sebelum kita menjawikan, perhatikan ada satu masalah iaitu huruf I. Percaya menggunakan I pepet, maka kita gugurkan dia. Kemudian kita berikan nombor pada huruf yang tidak digugurkan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita turun ke bawah sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita berikan padanan pada huruf-huruf berikut. P dengan ta, nombor 2 R, ro, nombor 3 C, ca, nombor 4 A, alif dan nombor 5 Y, ya. Ejaannya pa, ro, ca, alif, ya, percaya. Mari kita lihat beberapa contoh perkataan lain yang mengandungi hukum KT12. Pertamanya perkataan raba. Jadi, huruf A di suku kata akhir digugurkan, maka ejaannya ra, alif, ba, raba. Perkataan kedua, mata. Huruf A di suku kata akhir juga digugurkan. Ejaannya adalah mim, alif, ta. Perkataan seterusnya adalah berapa. Maka gugur A pada suku kata akhir. Kemudian gugur I pepet pada suku kata yang pertama. Maka ejaannya bara, alif, pa, berapa. Perkataan yang keempat, telaga. Gugur A pada suku kata akhir dan gugur I pepet pada suku kata yang pertama.
Jadi ejaannya ta, lam, alif, ga, telaga. Perkataan kelima adalah laksamana. Ada 4 suku kata. Gugurkan A pada suku kata terakhir. Kemudian gugurkan A pada suku kata pertama kerana A berada di tengah di antara 2 konsonan. Jadi kita eja terus lam, qaf, sin, alif, mim, alif, nun, laksamana. Dan perkataan yang keenam, asa. Gugur A pada suku kata akhir. Kemudian kita jawikan alif, sin, asa. Perkataan seterusnya, tanya. Gugur A pada suku kata akhir, ejaannya ta, alifnya tanya. Kemudian perkataan cuaca, 3 suku kata. Gugur A pada suku kata akhir. Kemudian kita eja ca, waw, alif, ca, cuaca. Perkataan seterusnya, percaya. Gugur A pada suku kata akhir. Kemudian gugur ipepet pada suku kata yang pertama. Ejaannya pa, ro, ca, alif, ya, percaya. Perkataan seterusnya, pusaka. Gugur A pada suku kata akhir. Ejaannya pa, waw, sin, alif, ka, pusaka. Dan perkataan seterusnya, membaca. Gugur huruf A pada suku kata akhir. Kemudian gugur ipepet pada suku kata yang pertama. Ejaannya mim, mim, ba, alif, jim, membaca. Dan perkataan yang terakhir ialah saksama. Gugur A pada suku kata akhir dan gugur A pada suku kata yang pertama kerana berada di antara 2 konsonan. Jadi ejaannya sin, qaf, sin, alif, mim, saksama. Mari kita lihat beberapa kekecualian aturan ejaan perkataan KT12. Walaupun perkataan KT12 tidak melambangkan alif pada suku kata akhir, namun begitu terdapat beberapa kategori perkataan yang dikecualikan dari gugur alif. Ini bermaksud alif tetap dilambangkan pada suku kata akhir. Kategori pertama ialah homograf, iaitu apabila ejaan perkataan KT12 itu mempunyai persamaan dengan ejaan kata Melayu jati yang lain. Maka, alif digunakan untuk mengelakkan homograf. Contohnya perkataan biasa, buaya, dana, puasa, dan seraya. Sepatutnya perkataan ini tidak dilambangkan dengan alif pada suku kata akhir. Bagaimanapun, jika tiada alif, ia akan mempunyai persamaan dengan kata-kata berikut seperti bias, buai, dan puas, dan serai. Kekecualian yang kedua ialah kata sarapan, iaitu ejaan kata sarapan asing yang mempunyai ciri-ciri ejaan KT12. Maka, alif digunakan untuk ejaan kata sarapan asing. Contoh perkataan data, drama, fasa, lava, mama, panorama, plaza, termasya, kakak, dan papa. Semua perkataan-perkataan ini mempunyai ciri-ciri ejaan KT12. Oleh kerana semua perkataan ini adalah kata sarapan asing, maka alif dilambangkan pada akhir suku kata. Kekecualian yang ketiga ialah partikel, imbuhan, kata ganti nama, iaitu ejaan kata KT12 menerima partikel, imbuhan atau kata ganda dan kata ganti nama selepasnya. Maka alif digunakan mengikut ejaan lazim. Contoh perkataan hanyalah, katakan, kata-kataku, bersama-samalah, dibajai. Semua perkataan-perkataan ini pada asalnya tidak dilambangkan dengan alif. Tetapi apabila telah menerima imbuhan, kata ganda atau kata ganti nama dan partikel, maka semua perkataan ini dilambangkan dengan alif. Kesimpulannya, dari perkongsian kita pada siri ke-8 dan siri ke-9, KT5 mempunyai 5 huruf konsonan yang membentuk suku kata terbuka dengan huruf A di akhir kata. Maka terbentuklah bunyi di akhir suku kata seperti bunyi da, ra, la, wa, nga. Ejaan KT5 tidak gugur huruf A, jadi ejaan jawi bagi KT5
dilapangkan dengan alif di akhir kata. Bagaimanapun, ejaan KT12 ada perbezaannya. KT12 mempunyai 12 huruf konsonan terakhir yang bergabung dengan huruf vokal A, membentuk suku kata "Bapa tanya jaga kaca saya mana". Bagaimanapun, ejaan KT12 gugur vokal A di akhir apabila mengikut syarat-syarat yang telah kita bincangkan tadi. Maka, ejaan Jawi bagi perkataan KT12 tidak menggunakan lambang alif di akhir kata. Bagaimanapun, terdapat beberapa kekecualian yang kita bincangkan tadi. Walaupun terdapat perbezaan, namun KT5 dan KT12 ada persamaannya, iaitu KT5 dan KT12 sama-sama berada dalam kumpulan pola AA, iaitu suku kata perakhirnya terdapat huruf vokal A, begitu juga suku kata akhir juga terdapat vokal A. Maka sebab itulah KT5 dan KT12 berada dalam satu kelompok, iaitu kelompok hukum pola AA. Persamaan seterusnya ialah hukum pola AA yang terdapat pada KT5 dan KT12 diambil kira pada dua suku kata akhir sahaja. Diharapkan semua dapat memahami serta dapat mengaplikasikan dalam penulisan Jawi. Semoga semuanya mendapat manfaat dan berkongsilah kepada yang lain supaya kita sama-sama mendapat ganjaran amal jariah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, sekian dulu dari saya. Salah silap tutur kata harap dimaafkan. Jawi untuk semua, semarak Jawi, semarak jati diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak Jawi, lafazlah huruf alif bata, tulislah tajimha kha sampai ya. Belajar dan hafallah tulisan Jawi, kalam budaya dan peketir murni. Dengarlah bicara mereka yang ahli, mengkaji madah pujangga bistari. Ilmu sarjana dan urusan negeri, adabnya tinggi, warisan Jawi. Akan ku angkat